Baik, selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel Cikgu Tan. Hari ini cikgu nak buat ulang kaji dengan kamu ataupun nak membincangkan latihan untuk bab 7 yang dalam bentuk format PT3. Okey. Dan jika untuk pelajar saya, sebenarnya latihan ini terdapat dalam buku modul anda. Okey, dari muka surat 49 hingga 51. Baiklah, kita cuba lihat. Okey, kita lihat ini adalah soalan bahagian A. Okey, soalan bahagian A ialah dalam bentuk objektif. Okey, 1. Raja 1 menunjukkan peta Asia dan apakah jenis iklim yang bertanda X? Jadi kita mesti tahu bahawa negara X ini, negara X ini ialah negara apa? Ialah negara kita, betul tak? Malaysia. Jadi apakah iklim yang di Malaysia? Pelajar? Ya, iklim khatulistiwa. Okey, nombor 2, maklumat berikut adalah mengenai ciri iklim di sebuah negara di Asia. Dia kata suhu musim panasnya 21 darjah Celsius, jumlah hujan tahunan 500 mm, mengalami ribut salji pada musim sejuk. Berdasarkan maklumat di atas, apakah negara tersebut? Ini yang penting, ribut salji. Masih ingat tak? Negara mana yang mengalami ribut salji pada musim sejuk? Yang ini. Mana satu? Tengok iklim apa? Okey, nampak tak sini? Mengalami ribut salji. Okey? Ialah Rusia Selatan dan Mongolia. Mongolia. Jadi jawapannya ialah di Mongolia. Okey, nombor 3. Korea Utara mempunyai iklim Laurentia dengan jumlah hujan tahunan di antara 500 mm hingga 1000 mm. Berdasarkan pernyataan di atas, Korea Utara merupakan zon apa? Ini cikgu pernah beritahu kamu. Laurentia L. Masih ingat tak? Cikgu kata SL. SL ialah di bawah zon apa? Di bawah zon SS. Iaitu sejuk sederhana. Okey, 4. Apakah kegunaan lemak? Lemak. Kegunaan lemak haiwan boleh buat apa? Tengok sini. Dia kata mana? Lemak. Lemak buat apa? Lemak ialah minyak, ialah untuk menyalakan pelita dan memanaskan iglu. Jadi, jawapannya 2 dan 3. Okey, kerana lemak ialah minyak, minyak tak boleh buat kayak dan tak boleh buat rangka kemah kan? Okey, cikgu padamkan dulu. Okey, nombor 5. Maklumat di bawah adalah mengenai kegiatan yang dijalankan. Pengaruh daripada iklim Laurentia. Penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Tetapi soalannya, bilakah masa yang sesuai untuk menjalankan kegiatan di atas? Kegiatan di atas ialah apa? Menangkap ikan. Jadi, bila sesuai untuk menangkap ikan? Jika kita nak menangkap ikan dalam iklim Laurentia. Iklim Laurentia contohnya negara Jepun Utara. So, ialah bila baru sesuai? Jika musim sejuk, tentu bukan jawapannya pelajar musim sejuk kerana air sudah jadi beku, jadi ais. So, jawapannya musim panas dan musim bunga. Okey, di sini ada. Tengok dia kata, sini. Perikanan dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Okey, so jawapannya D. Baik, soalan 6. Graf 1 menunjukkan suhu dan hujan bulanan di suatu negara. Kamu lihat, semasa cikgu dalam video, cikgu sudah beritahu kamu lihat ni. Ada beberapa bulan yang tak ada hujan. Ini menunjukkan negara apa? Masih ingat tak? Yang ini. Okey, beberapa bulan yang tak ada hujan, iaitu yang di Arab Saudi. Okey, yang di Arab Saudi iaitu iklim gurun panas. So, dia kata yang manakah ciri iklim? Bagi graf di atas, dia menunjukkan apa?
Menunjukkan ni jumlah hujan tahunan yang kurang daripada 250 milimeter. Okey, jawapannya ialah D. Jadi pelajar mesti kena pastilah, mesti tahulah tentang graf ini. Ini selalu keluar dalam peperiksaan. Okey. Okey. Sekarang bahagian B. Okey, bahagian B untuk geografi, dia ialah dalam bentuk struktur, iaitu pelajar mesti berikan jawapan yang pendek. Okey, kita lihat Raja 1 menunjukkan peta Asia, berikan 3 ciri iklim di kawasan yang bertanda Y. Jadi pelajar mesti tahulah yang bertanda Y ini ialah iklim apa. Sini ialah Jepun Utara, betul tak? So, dia ialah iklim Laurentia yang di zon sejuk sederhana. Pelajar mesti kena pasti ini dulu. Barulah boleh jawab soalan. So, apakah ciri iklim untuk iklim Laurentia? Ini dia. Min suhu tahunannya di antara 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Julat suhu tahunannya. Okay, di antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius dan hujan tahunannya. Okey, jadi pelajar bagikan min suhu, julat suhu dan hujan tahunan. Baik, nyatakan 4 musim yang dialami di kawasan yang bertanda Y. Dia ada 4 musim, iaitu musim bunga, panas, luluh dan sejuk. Ini senang. Okey, baik, next. Mengapakah cuaca memainkan peranan penting terhadap kegiatan perikanan? Dia tanya mengapa cuaca memain peranan penting terhadap kegiatan perikanan di kawasan bertanda Y, iaitu yang di Jepun Utara. Masih ingat apa yang cikgu ajar hari itu? Cikgu kata kerana dia berada di apa? Persimpangan arus panas dan arus sejuk, betul tak? Dan yang menggalakkan apa? Pertumbuhan plankton. Dan ini menggalakkan pembiakan ikan. Oleh kerana sini ada 3 markah, jadi sekurang-kurangnya adalah 3 fakta. Okey, jadi inilah jawapannya. Yang pertama, kamu mesti kata kerana dia di persimpangan pertemuan arus panas Kuroshio dan arus sejuk Oyashio. Ini 1 markah. Okey, dan dia menggalakkan kegiatan perikanan. Mengapa? Kerana ini mempunyai banyak plankton. Ini nombor 2. Okey, markah yang kedua dan menggalakkan pembiakan ikan. Nombor 3. Okey, so lautnya kaya dengan hasil laut. Okey, ini 3 markah. Jadi pelajar mesti tahulah mengapa cuaca ataupun macam mana cuaca mempengaruhi kegiatan perikanan di sini. Baik. Bahagian C. Okey, bahagian C, pelajar mesti jawab dalam bentuk perenggan kerana ini ialah bentuk soalan yang dalam esei. Okey, bahagian C, pelajar mesti jawab dalam bentuk perenggan. Jawapan kamu. Okey, Raja 1 menunjukkan 4 buah negara Asia di zon iklim yang berbeza. Terangkan kegiatan manusia yang boleh dijalankan di 4 buah negara Asia di atas. Dan di sini dia 4 markah. Maksudnya kamu mesti teranglah setiap negara apakah kegiatan yang boleh dijalankan. Okey, kita cuba lihat yang A. A ialah negara Arab Saudi, iaitu iklim gurun panas. Pelajar mesti tahu ini dulu, barulah kita boleh tahu apakah kegiatan yang sesuai dijalankan di sana. Okey, dan B ialah di Rusia Utara, iaitu iklim tundra. Okey, dan C ialah China Tengah, iaitu iklim China. Okey, yang D itu sebenarnya dia bagi ni ialah Jepun Selatan yang sama dengan iklim China. Cikgu nak kamu tukar ya, kamu tukar, kamu lukiskan garisan itu ke sini. Okey, iaitu Jepun Utara, iklim Laurentia. Okey, jadi kamu mesti terangkanlah kegiatan manusianya. Okey, jadi kita akan satu demi satu terangkan. Okey, kita jika lihat Arab Saudi ini boleh dapat dalam buku teks muka surat 117. Yang ini.
Okey. So, macam mana kita ialah nak beritahu dia ini kegiatan. Kerana dia nak kegiatan. Okey. So, kegiatannya ialah aktiviti pertanian dan lepas tu jawab yang ini. Pertanian ialah menanam pokok kurma. Betul tak? Lepas tu ada aktiviti penternakan. Menternak binatang apa untuk mendapatkan apa. Ini jawapannya untuk Arab Saudi. Okey. Jadi pelajar boleh jawabkan soalan kamu dalam bentuk macam ni. Okey, 1A, kegiatan manusia. Dari mana cikgu dapat ini? Iaitu dari soalan kegiatan manusia. Salin soalan. Lepas tu adalah apa? Barulah jawapan pelajar. Aktiviti pertanian. Iaitu salinkan ini semua. Okey. Dan aktiviti apa? Tambahlah serta atau dan aktiviti penternakan apa? Unta, bili-bili semua ini. Tapi ini belum habis dah. Untuk 1A kita hanya jawab Arab Saudi saja. Ada lagi 3. Macam mana dengan Rusia Utara? Ini muka surat 111. Yang ini. Okey. Kegiatannya dan inilah aktivitinya. Jadi pelajar kamu juga sambung jawablah. Katalah manakala untuk negara Rusia Utara ataupun kamu boleh katalah negara B. Tak perlu bagi tahu dia Rusia Utara. Untuk negara B, kegiatannya ialah aktiviti perikanan. Lepas tu sambung ini. Ikan ditangkap untuk keperluan sendiri sebagai sumber protein penduduk. Okey. Dan manusia di sana juga menjalankan aktiviti pemburuan. Macam ni. Okey. Jadi jawabkan ini. Okey. Jawabkan yang di sini. Baik. Next ialah Cina Tengah. Okey. Ini di muka surat 115. Okey. Jawapannya juga ini. Kamu jawabkan bahagian sini. Untuk bab ini, soalan ni suka keluar. Suka keluar soalan ni. Nanti ada lagi satu soalan. Saya beritahu kamu. Jadi, kamu mesti tahulah iklim Cina apa kegiatannya. Iaitu pertanian dan penternakan. Ini fakta. Lepas tu ini huraian. Mengapa? Kerana kata kunci untuk soalan ini ialah terangkan. Jadi, pelajar mesti ada fakta dan ada huraian. Okey. Jadi pelajar jawab ini juga. Okey, kamu jawablah. Kegiatan manusia yang tinggal di negara C ialah pertanian. Mereka menanam padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk. Macam ni. Gunalah ayat sendiri untuk gabungkannya. Baik, next kita lihat untuk Jepun Utara iaitu negara D. Ini boleh dapat jawapan dari muka surat 113. Jadi inilah jawapannya kegiatan pertanian dan perikanan. Okey, dan inilah huraiannya. Jadi pelajar juga mesti gunakan ayat sendiri untuk Okey, pelajar mesti gunakan ayat sendiri untuk huraikan dua inilah. Okey, sambungkan sahaja. Okey, akhir sekali untuk negara D, manusianya menjalankan aktiviti pertanian. Okey, pengeluaran makanannya ialah untuk penduduk setempat. Macam ni. Okey, selain itu mereka juga menjalankan kegiatan perikanan. Full stop. Lepas tu penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Macam ni sahaja. Okey. Senang saja tetapi semasa peperiksaan pelajar mesti hafalkan ini. Okey, hafalkan kegiatannya. Baik. Jadi kita seterusnya lihat B. Jelaskan pengaruh ciri cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Ini merupakan kehendak soalan. Okey, dan kita cuba lihat kata kuncinya ialah jelaskan.
Nah, jadi jika kata kunci yang nak jelaskan, mesti ada fakta dan huraian. Dan kita cuba lihat peruntukan markahnya ialah 6 markah. Jadi mesti sekurang-kurangnya ada 3 fakta dan 3 huraian. Tetapi jika kamu lihat sini, sini ada 4 negara. Okey, 4 negara. Jika kita bagi 3 fakta dan 3 huraian saja, maksudnya ada 1 negara yang kita tidak hurai. Jadi tak bolehlah kita sekurang-kurangnya pun setiap negara mesti huraikan semua. Jadi peruntukan markah untuk soalan ni tidak begitu tepatlah. Baik, jadi kita cuba lihat untuk negara A, iaitu Arab Saudi, iklim gurun panas yang terdapat di buku teks muka surat 117. Okey, tadi kita lihat kegiatan, tetapi sekarang kita nak lihat pengaruh iklim kerana soalannya ialah pengaruh. Okey, so sekarang jawapannya lah di sini. Jawapannya lah sini, bahagian ni. Ini juga pelajar mesti hafal untuk bab ini. Okey, so pelajar boleh jawab macam ni lah. Di negara A, supaya untuk mengelakkan kita salah. Katakan kita nanti eja salah negaranya, nama negara. Jadi kamu hanya sebut negara A. Pokok kurma ditanam di kawasan Aussie secara ladang. Tengok, cikgu dapat jawapan dari sini. Okey. Dan pokok kurma dapat tumbuh pada, ini juga salin sahaja. Tapi peperiksaan tak boleh salin lah. Pelajar mesti hafal. Okey, dan manakala jumlah hujan yang kurang, cikgu sudah masuk ke penternakan yang ini, jumlah hujan yang kurang. Okey, menyebabkan rumput dan semak samun rumput ini, yang ini. Nampak tak? Jawapannya sebenarnya datang dari pengaruh iklim. Okey, jadi ini yang untuk negara A. Dan untuk negara B, Rusia Utara, iklim tundra ialah muka surat 111. Ialah yang inilah. Kita dapat jawapan dari sini. Pengaruh cuaca dan iklim di iklim tundra. So, jika pelajar jawab dalam exam ke dalam mana, kamu boleh selanglah satu baris supaya jawapan kamu nampak lebih kemas. Okey, kamu boleh bahagikannya kepada beberapa perenggan. Manakala di negara B, kegiatan menangkap ikan paus, skot dan salmon dijalankan pada musim panas. Semua cikgu dapat jawapan dari sini. Okey, dan salin saja. Baik, dan seterusnya untuk C, China Tengah, muka surat 115. Itu jawapannya datang dari sini. Okey. Di negara C, suhu musim panasnya 28 darjah Celsius yang ini. Okey, menanam padi. Nampak tak? Yang ini. Dan gandum dan ini teh bukan teh. Sistem sendiri suka keluar tukarkan jawapan. Teh ditanam di kawasan ini. Okey, dan selain itu kita masuk ke penternakan lah. Suhu musim panas yang sederhana panas, salin semua ini. Okey. Lepas tu salin ini dan salin ini. Okey. Salin di sini semua. Baik, jadi ini untuk iklim China. Dan Jepun Utara. Juga ialah kita ambil dari sini. Okey, Jepun Utara. Apakah pengaruh iklimnya? Salinkan yang ini semua. Jadi, kamu bolehlah ini jawapannya. Akhirnya, suhu musim panas yang sederhana iaitu berapa ini? Jadi, ini adalah jawapan yang lengkap untuk soalan B. Okey, jika dalam peperiksaan ini juga dikiralah soalan yang popular keluar. Okey. Dan soalan 2, gambar 1 menunjukkan kawasan dengan zon iklim sejuk. Jelaskan ciri-ciri di kawasan tersebut yang menyebabkan kegiatan pertanian sukar dijalankan. Jika kita lihat kata kuncinya, jelaskan. Jika jelaskan, maka juga perlu ada fakta dan huraian.
Dan kehendak soalan dia nak kamu berikan ciri mengapa kegiatan pertanian sukar dijalankan di sana. Dan markahnya 6 markah, jadi sekurang-kurangnya 3 fakta dan 3 huraian. Tengok cikgu sini ada 3 ruangan fakta dan huraian. Okey, so cikgu sudah bagikan mengapa. Mengapa pertanian sukar dijalankan? Kerana suhu musim panas yang tidak melebihi 10 darjah Celsius. Okey, ini huraiannya. Dan seterusnya kerana suhu musim sejuknya yang di bawah takat beku dan panjang dan sangat sejuk. Dan selain itu, ribut salji juga sering berlaku. Okey, dan dapat memusnahkan tanaman dan menjejaskan pertumbuhan. Baik, ini adalah jawapannya, tetapi kamu mesti tuliskannya dalam bentuk perenggan. Okey, dalam bentuk perenggan. Jawapan kamu boleh mula dengan soalan, iaitu ciri-ciri di kawasan. Okey, di kawasan tersebut. Okey, yang menyebabkan kegiatan pertanian sukar dijalankan ialah, okey, lepas tu mula dengan fakta kamu. Boleh tak pelajar? Ini fakta dan huraiannya. Baik, B, huraikan kegiatan manusia yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut. Inilah kata kuncinya, huraikan. Jika huraikan juga mesti ada fakta dan mesti ada huraian. Dan kehendak soalannya ialah kegiatan manusia yang sesuai dijalankan. Okey. Dan markahnya 4 markah, so mesti ada 2 fakta dan 2 huraian. Jadi apa kegiatannya? Kegiatan perikanan dan ini dia huraian. Okey. Jadi pelajar juga boleh mula jawapan dengan kegiatan manusia yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut adalah apa dan huraian. Selain itu, ini dan ini. Okey, juga mesti tulis dalam bentuk perenggan. Okey, bahagian C mesti jawab dalam bentuk perenggan. Baiklah, jadi terima kasih kerana menonton video ini. Cikgu berharap semua cuba, okey, selamat mencuba menjawab dan good luck lah dalam peperiksaan. Okey, baiklah kita jumpa lagi. Bye-bye semua.